Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyyina qurrati a'yunina Muhammadin afdhalin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Anta taj'al huzna wa sa'ba sahla idza syi'ta sahla. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumi fid darin amin. I'lamu ya ikhwani as'adakumullah wa iyyana bimardati. Ketahui oleh kamu sekalian, hai segala saudaraku, telah memberi bahagia akan kamu Allah dan akan kami dengan keredaannya. Ini doalah. Assalamualaikum. Bahawasanya ibadah itu buah ilmu dan faedah umur. Jadi musannaf umpamakan, kalaulah kita kata umur kita ni dan ilmu kita ni seperti pokok, maka ibadah tu buah dia. Ada pihak manfaat. Jadi umur seseorang tu manfaatnya di mana? Manfaatnya apabila kita buat ibadah. Kita hidup 60 tahun, 50 tahun, faedah dia kat mana? Apabila kita beribadah. Betul nasyid dulu-dulu kan. Walaupun hidup 1000 tahun tapi tak sembahyang, apa gunanya? Sebab apa? Tak ada faedah. Hidup 1000 tahun tak ada solat, tidak ada buah. Pokok tidak ada buah, tidak ada faedah. Hidup lama tapi ibadahnya tidak ada, itu tak ada buah. Ada ilmu tapi tidak beramal, maka tidak ada faedah. Al-ilmu bila amalin kasyajarati ataupun kasyajari bila samari. Ilmu tanpa amalan seperti pokok, tak ada buah. Jadi sebab tu musannaf kata ibadah itu buah. Buah bagi ilmu. Dan hasil yang dituntut bagi hamba, dia satu benda yang dicari. Hasil perolehan bagi hamba. Kita kalau pergi mancing, kita nak dapat apa? Nak ikan. Kalau pergi balik tangan kosong, sia-sia lah. Hak kita nak pemancing, kalau dia pergi turun laut, dia nak cari ikan. Kalau orang yang masuk hutan berburu, dia nak cari apa? Dia nak cari rusa, dia nak cari ayam, dia nak cari burung, dia nak balik yang tu. Kita sebagai hamba mai duduk kat dunia ni, apa yang kita nak cari kat dunia ni? Kita duduk kat dunia ni buat apa? Apa yang kita nak? Ibadah. Ibadah itu hasil yang dituntut, benda yang kita nak cari. Itu tugasnya. Kalau kita mai ke dunia, kita tak buat ibadah, kita lupa apa sebenarnya tujuan kita Allah hantar dunia ni. Dia macam orang pergi mancing, pergi ke tenggelam, lepas tu dia balik lagi tu tangan kosong, tak buat apa. Sebab ibadah tu bekalan kita. Kita mai ke dunia ni nak ambil bekal yang tu, nak ambil ibadah tu. Macam mana orang masuk hutan, dia nak balik rusa. Kalau dia tak balik rusa tangan kosong, sia-sia, penat masuk hutan. Kita habis umur 6-70 tahun kat dunia ni, kalau tak ada ibadah apa-apa, maknanya sia-sia, tak ada hasil. Dan mata benda perniagaan bagi segala awliya. Bagi segala awliya, ibadah itu mata benda perniagaan. Modal, benda yang dia nak buat niaga. Untung dia nak labur
untuk dapat akhirat nanti. Jadi ibadah ni modal ataupun untung. Keuntungan daripada perniagaan. Jadi setiap kita, Allah bagi kat kita ni modal untuk berniaga di dunia ni. Dalam istilah tasawuf, orang-orang ahli akhirat ni dipanggil tajir, peniaga. Orang yang berniaga nak untung, betul tak? Jadi untung kita dengan apa? Dengan amal soleh. Apa modal yang Allah bagi kat kita? Umur. Umur kita tu modal kat kita. Umur ni sangat-sangat mahal, sangatlah penting. Masa yang Allah bagi kat kita tu sangat mahal. Masing-masing apa kita kata tamadun manusia ni nak cerita kata mahalnya masa tu dengan pelbagai jenis ungkapan. Kalau orang Melayu kita selalu ambil benda yang mahal di mata orang Melayu, dia kata emas. Masa itu seperti emas. Maksud mahal, tapi emas masih boleh dibeli. Orang Arab kata apa? Masa itu seperti pedang. Al-waqtu kas-sayf fa in lam taqta' qata'aka. Waktu itu seperti pedang. Kalau kamu tak potong dia, dia potong kamu. Maknanya apa? Waktu kalau kita tak manfaatkan dia, maka habis begitu saja. Dia berlalu dengan sia-sia. Dia potong kita semua, kita tak ada apa. Tok Kenali pula kata, al-waktu kasayf bahasa Arab ditukar sikit bahasa Melayu. Al-waktu kasayyab. Fa in lam tangka fatarabbanga. Dia kata. Waktu macam sayap, macam burung. Kalau kita tak tangkap dia, dia terbang pergi. Itu pepatah Tok Kenali. Kena tangkap dia. Dia bukannya jinak dengan kita, dia lihat. Kita tak tangkap dia, kita tak guna waktu kita sebaiknya, maka dia pergi. Allah bagi modal 60 tahun. Ada Allah bagi modal seseorang 70 tahun, 80 tahun. Ada yang hanya 40 tahun. Jadi kita ni tiap-tiap hari dia guna modal kita ni. Untung ataupun tak untung, itu saja. Ada orang berniaga untung, ada orang berniaga tak untung. Bahkan ada orang berniaga rugi. Rugi bila dalam masa tu dia guna maksiat. Modal tu tak patah balik dah. Hak mana hak dah berlalu 20 tahun, 30 tahun dalam usia kita, belah-belah tahun ni, dia tak boleh patah balik dah. Modal tu Allah bagi hak tu saja. Kalau kita guna baik, dapat untung. Untung ni kita nak bawa ke akhirat. Jadi untung inilah mata benda perniagaan, keuntungan yang kita dapat. Siapa? Oleh awliya. Para wali menggunakan umur ini untuk mendapatkan keuntungan, iaitu ibadah. Ibadah ni satu keuntungan. Itu wali Allah. Awliya tu jamak. Kalau ramai, panggil awliya. Kalau seorang, kita sebut wali. Wali, siapa wali? Wali ni bukan jenis pakai baju cari-cari, bukan tasbih. Tidak. Wali ni ada di mana-mana saja. Dia ni orang yang Allah tutup, mastur. Tak diketahui melainkan hanya Allah. Tak diketahui melainkan Allah. Mungkin wali ni ada dalam rupa seorang syekh besar. Pakai sorban, pakai jubah. Mungkin dalam bentuk macam tu dia seorang wali Allah. Boleh jadi dia wali Allah tapi dia hanya ustaz biasa-biasa. Boleh jadi dia wali Allah, dia hanya di kalangan penuntut ilmu. Dia duduk sekali orang mengaji, dia pun duduk sekali mengaji. Dan dia riwayatkan juga kadang-kadang Nabi Khidir ni menghadiri majlis-majlis ilmu ulama. Boleh jadi ada wali Allah di kalangan penuntut ilmu. Boleh jadi wali Allah ni ada di kalangan orang awam saja. Boleh jadi wali Allah ni ada di kalangan peniaga-peniaga. Dia duk jual ikan, dia duk jual sayur, tapi dia seorang wali Allah. Tengok kita tengok dia pakai biasa. Boleh jadi dia hanya dia ada dalam golongan fakir-fakir miskin, hak minta sedekah. Dan lihat orang minta sedekah tu mungkin wali Allah. Boleh jadi wali Allah ini kita nampak dia macam orang gila, tapi dia bukan gila. Dia ni mastur, kita tak tahu sebenarnya orang dia siapa. Sebab itu syarak suruh kita ni sentiasa
husnuzan dengan siapa-siapa pun. Dia ada berbagai-bagai jenis. Ada wali Allah ni yang jenis dia perwatakan dia lembut. Ada jenis wali Allah ni jenis perwatakan dia cengeng. Macam dia pun manusia. Kalau dia ni memang orang jenis cengeng, Allah angkat martabat pun dia cengeng. Kalau ni dia jenis lembut, Allah angkat martabat dia juga oleh Allah pun dia lembut juga. Begitulah. Tapi ada benda yang ditegaslah. Wali Allah ni bukannya tak semesti kena pegang tasbih 24 jam. Dah. Wali Allah ni siapa? Orang yang menjaga syariat. Jangan tertipu dengan dakwaan boleh sembang tentang hakikat makrifat, maka terus kita kata dia wali. Tak. Wali Allah ini dia jaga syariat, dia jaga adab. Dia lebih menjaga adab dan syariat lebih daripada fuqaha faqih. Kalau faqih ini orang ahli fiqh ini, dia jaga juga amalan dia, tapi wali Allah ni lebih jaga adab, dia lebih jaga. Abu Yazid Al-Bustami pernah mendengar bahawa ada seorang wali Allah di satu tempat, maka dia pun pergi tengok kelak. Bila dia pergi tengok kelak, nak pergi jumpa, tiba-tiba dia tengok orang kata wali Allah tu, dia ludah dalam masjid. Dia khuat tu dalam masjid. Abu Yazid Al-Bustami terus berpaling. Dia kata, kalau dia wali Allah, dia takkan buat benda macam tu. Itu adab. Di dalam rumah Allah tak ada. Adab dalam rumah Allah tak ada. Macam mana boleh jadi wali Allah? Maka tu tertipu lah. Ada seorang Allah ni kadang tertipu dengan kecantikan perbuatan, kecantikan perkataan. Kau tu pandai bercakap, sembang langit ketujuh apa semua kan. Tinggi-tinggi mereka. Ataupun dia perbuatan dia tu, dia nampak orang pakai begini, maka orang kata dia tok wali. Ataupun dia boleh buat benda-benda yang pelik, dia boleh buat benda-benda yang mencarikan adat. Sihir, tukang sihir pun boleh buat kan. Benda mencari adat ni semua lapisan orang ada berlaku, bukan hanya pada wali Allah. Tukang sihir pun boleh buat, orang fasik pun boleh buat. Allah izin jadi lepas. Jadi kita tengok, dia ni boleh buat hak pelik-pelik, kita kata dia wali Allah. Ataupun orang duk puji-puji dia, orang kata dia tok wali, kita pun kata dia tok wali. Tak. Wali Allah ini dia istiqamah dengan amalan. Wali Allah ini orang yang selalu bangkit di tengah malam ketika mana orang tidur, tu wali Allah. Tak mestinya berlaku benda cari adat pada dia tak. Tapi wali Allah ni orang yang istiqamah di dalam amalan-amalan dia. Kalau nak kita cara hak pelik-pelik, Dajjal lagi dahsyat. Akhir zaman, Dajjal ni dia ada syurga, ada neraka, boleh bagi hidup orang mati. Itu Dajjal akhir zaman. Di akhir zaman ni jangan pelik kalau kita tengok orang macam ayah pin kata boleh berjajang. Jangan pelik dengan benda-benda tu. Dajjal pun boleh. Padahal dia tu musuh Allah. Dia tu musuh. Kita tak kenal oleh Allah, cuma kita ni berbaik sangka. Kita berbaik sangka. Sebab wali Allah ini, kata ulama, dia pengantin Allah. Dia kekasih Allah, dia pengantin Allah. Maka pengantin ini tak dapat dilihat melainkan para mahram dia saja. Mahram dia saja yang boleh tengok. Orang lain tak tengok. Adik abang keluarga dia saja. Maka siapa yang boleh melihat kekasih Allah? Para awliya juga. Mereka lah yang kenal. Orang lain tak kenal. Bahkan ada sebahagian wali Allah ni tak mahu masyhur langsung. Ada sebahagian wali Allah ni masyhur. Ada sebahagian wali Allah ni mastur. Mastur ni makna dia apa? Tersembunyi. Hatta ada yang sehingga dia mati pun tersembunyi. Ada yang bila dia mati Allah angkat dia. Tapi ada yang sehingga dia mati pun tak ada siapa tahu. Contohnya sebahagian kisah Abu Bakar At-Tamsat
Tamastani, dia wali Allah, sehingga dia tak masyhur. Hanya ada beberapa orang yang kenal di kalangan wali Allah, sehingga kan kubur dia nama pun tak ada, orang tak kenal langsung. Ada seorang main anak muda orang soleh jugalah, anak murid. Bila tok guru dia kata ini fulan-fulan ini tok wali, dia pun letak, kita kata batu nisan elok-elok sikit kat dia, nama tulis nama, supaya orang kenal ini kubur wali Allah, orang boleh main ziarah. Esok main hilang, ada pencuri korek pelari batu nisan dia, orang lain tak curi. Kubur orang lain dia tak curi, dia curi batu nisan nak tok wali ni. Lepas tu dia kata, hai, baru tanam malam orang ni kena curi dah. Dia bagi tahu kat tok guru dia. Tok guru dia kata apa? Tok guru dia kata, dia tu kat dunia dia memang tak mau pun masyhur. Yang hang bagi dia masyhur waktu dia mati. Sebab tu Tuhan dia memang minta kat Tuhan, dia tak mau masyhur. Sehingga dia mati pun, kalau hang pergi letak batu nisan kat dia pun akan ada orang yang curi. Sebab apa? Dia memang tak mau kemasyhuran. Maka Allah tutup kemasyhuran dia. Orang takkan kenal. Ada sebahagian wali Allah yang macam tu, dia tak mau. Kita sibuk nak cari kemasyhuran daripada kita cari Tuhan, tapi dia sibuk mencari Tuhan dari mencari kemasyhuran. Itulah wali Allah. Bukannya wali Allah ni macam yang orang duk sangka-sangka pakai baju cari, tak, bukan nak tu. Orang yang sentiasa beramal dengan sunnah Nabi, orang yang istiqamah dengan sunnah Nabi, orang yang istiqamah dengan ibadat, itu wali Allah. Dan jalan bagi segala orang atqiya. Atqiya ni apa? Yang takut. Atqiya ni orang yang bertakwa, dipanggil atqiya. Ramai dipanggil atqiya. Kalau seorang dipanggil taqiyun. Dan bahagian ataupun kita kata habuan. Bahagian tu maksudnya habuan, yang ketinggian, orang-orang yang ketinggian, orang yang mulia, ahli ibadah. Ibadah ni bahagian bagi orang yang mulia, ataupun habuan bagi orang-orang mulia. Maknanya hanya orang-orang yang mulia di sisi Allah sahaja yang boleh mendapat ataupun berada di jalan ibadah. Kalau Allah nak bagi kemuliaan pada seseorang, maka Allah akan letak dia di tempat ahli ibadah. Maksudnya apa? Di jalan ahli ibadah. Dia boleh buat ibadah. Bukan semua orang boleh buat ibadah, tak? Ibadah wajib boleh lah kan? Semua orang buat. Itu pun ada juga yang tak buat. Ini ibadah yang lebih daripada qadar yang wajib tu. Tak semua orang boleh buat, hanya orang yang mulia. Dan tempat qasad, yakni tujuan. Tempat tujuan yang mempunyai cita-cita. Orang yang ada cita-cita ini, maka ibadah itulah cita-cita dia, tujuan dia. Kalau di dunia ni, apa yang kita nak, cita-cita kita? Kalau kita sebagai seorang hamba, cita-cita kita adalah nak beribadah kepada Allah. Itu cita-cita kita. Dan cita-cita nak jadi cikgu, cita-cita nak jadi itu cita yang duniawiyah lah, yang bangsa dunia saja, tak apalah. Tapi cita yang bangsa akhiratnya apa? Nak menjadi hamba yang soleh. Itu cita-cita kita. Kita sebagai hamba Allah, apa cita-cita? Nak jadi hamba yang soleh, nak beribadah kepada Allah. Sebab Imam Ghazali kata apa? Itu qasad, tempat tujuan bagi orang yang ada cita-cita. Dan orang yang kiram, orang yang mulia lah. Cita-cita orang yang mulia. Dan kerajaan laki-laki, mana kerja lah, perbuatan. Laki-laki di sini makna dia apa?